Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, kita sambung bacaan kitab kita Ihfazillah Yahfazuka. Kita sampai pada muka surat yang ke-60. Okey ya. Atau 59. Bawah sekali ya. 59. Kriteria yang ketujuh, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran serta tidak kikir dalam menyebarkan ilmu. Masih lagi membicarakan tentang 10 kriteria wali-wali Allah. Pada bulan yang lepas kita telah membaca tentang Ahli Sunnah wal Jamaah. Ciri-ciri wali-wali Allah ialah berada di dalam kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian kriteria yang ketujuh, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran serta tidak kikir di dalam menyebarkan ilmu. Kita baca dahulu bahawa golongan yang dikira sebagai wali-wali Allah berada di mana-mana sahaja. Mereka berada di masjid, di tempat terbuka, di jalan raya, di forum, di tempat perkumpulan manusia, di kampus-kampus universiti dan sebagainya. Tujuan mereka satu, iaitu mengajar manusia. Yang kedua, menginfakkan sebahagian rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka. Dan yang ketiga, mereka tidak kedekut terhadap ilmu mereka. Jadi kalau ada ciri-ciri itu, maka kita telah berada di bawah salah satu daripadanya, iaitu ciri-ciri wali Allah. Kita masuk ciri-ciri yang seterusnya, yang ke-8. Sentiasa ingin mencintai dan bersatu dengan kaum muslimin serta tidak menyukai akan perpecahan. Sesungguhnya mereka sentiasa sangat menginginkan untuk mencintai masuk dan bersatu di dalam jamaah Islamiyah dan tidak menyukai perpecahan dan berusaha untuk mengumpulkan kekuatan serta menghilangkan semua perselisihan. Tuan-tuan, persoalan ini adalah satu persoalan yang pokok ataupun persoalan yang paling penting. Sehinggalah Nabi Muhammad ketika berhijrah ke Madinah, Nabi mempersaudarakan dan menyatukan golongan-golongan yang berpecah. Daripada nama Aus dan Khazraj ditukar kepada nama Ansar. Menunjukkan bahawa perpaduan itu asas. Sebab itu Yahudi tidak boleh makan orang-orang Islam, tidak boleh sembelih orang-orang Islam di Madinah, tidak boleh cekik dalam bab ekonomi, tidak boleh mengamalkan riba kepada orang Islam di Madinah, kerana ada penyatuan di antara masyarakat Islam. Ekonomi mereka pun mereka lumpuh apabila umat Islam satu. 5 tahun Nabi mengambil tempoh untuk melumpuhkan ekonomi Yahudi, nak menghilangkan penguasaan Yahudi dalam bidang ekonomi. Salah satunya ialah dengan cara menyatupadukan umat Islam yang berpuak-puak di Madinah. Dalam negara kita pun penyatuan ini kena ada. Kita tidak perlu buat satu, buang semua fahaman masing-masing. Bekalkan semua masing-masing bidang masing-masing. Tetapi penyatuan hati itu mesti ada. Biar berbeza parti politik, biar berbeza parti, tetapi bersatu hati. Biar berbeza warna bendera, tetapi kita adalah bersaudara. Biar kita ini berbeza nama, tetapi sentiasa bekerja sama. Yang ini yang kita nak. Kita tidak boleh menyuruh dan memaksa orang untuk menjadi satu. Tetapi daripada banyak-banyak, kita boleh kerjasama bentuk satu benda. Serupa dinding, tuan-tuan. Di hadapan tuan-tuan ni ada dinding. Dalam dinding tuan-tuan itu nampak di sini kukuh dinding. Tetapi pembinaan dinding ini kerana ada unsur-unsur penyatuan.
Kalau bata saja tak mahu buat macam ni. Kalau pasir saja pun tak mahu buat macam ni. Kalau simen saja pun tak mahu buat macam ni. Di sini ada 4-5 unsur penyatuan. Ada bata, ada simen, ada pasir, ada kapur, ada air. Maka membentuklah dinding ini. Sekarang kalau tuan-tuan rajin, tumbuklah dinding ini. Agak-agak siapa yang pecah, tuan-tuan ataupun dinding ini pecah. Kenapa dia kuat? Kerana 5 menyatu membentuk satu dinding. Bata tetap bata, simen tetap simen, pasir tetap pasir, air tetap air. Bila bekerja sama, sudah tak nampak. Yang nampaknya plaster dengan cat. Plaster dengan cat saja yang nampak. Semuanya sanggup berkorban untuk satu nama, iaitu dinding. Dan yang nampaknya ialah tile dan cat saja yang nampak. Begitulah kita pun. Ada yang biru, ada yang hijau, ada yang biru muda, ada biru tua. Bergabunglah, bekerja sama untuk Islam. Yang nampaknya ialah Islam, yang kuatnya ialah Islam. Itu saja. Kalau bab nak menyelesaikan masalah murtad, kalau umat Islam tidak bersatu, macam mana nak selesai masalah murtad? Masalah boykot, kalau umat Islam tidak bersatu dalam memboykot barangan Yahudi Amerika, macam mana nak jadi? Dia berbeza pendapat, tetapi di dalam bab penyatuan agama, kita kena sepakat. Barulah kita boleh jadi hebat. Masalah kita ni, bila dah berbeza pendapat, sampai bila-bila nak berbeza pendapat. Kenduri tak nak, mati tak nak, ceramah tak nak, kuliah tak nak, semayang tak nak. Kawan ni jadi imam, kawan ni balik. Kawan ni jadi imam, kawan ni tak suka. Kawan ni buat kenduri, yang ni tak datang. Kawan ni buat satu program, ada yang kutuk. Kawan ni buat satu, ada yang tak suka. Jadi bila nak jadi baik? Kata nak jadi wali Allah. Sifat wali Allah ialah sentiasa menginginkan perdamaian, mencintai, masuk dan bersatu di dalam jemaah Islamiah. Setengah orang faham, bersatu dalam jemaah Islamiah ni, hampa kena masuk geng kami je. Jangan masuk geng hampa. Hampa bubarkan yang hampa punya, masuk yang kami punya. Kalau begitu, mazhab pun satu. Kenapa mazhab empat? Ada Syafi'i suruh Hambali masuk Syafi'i. Ada Maliki suruh Hanafi masuk dalam Maliki. Tidak. Maliki cara Maliki, Hanafi cara Hanafi. Empat bersatu membentuk satu kalimah dipanggil sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak ada pun dia masing-masing pakat jadi satu. Selagi betul pada jalan agama, jalan. Selagi betul berada pada jalan yang diredai oleh Allah, silakan masing-masing membuat cara masing-masing untuk menyumbangkan kepada Islam. Itulah maksud jemaah. Jemaah ni maksudnya ialah kesepakatan di dalam satu kumpulan. Ada orang yang jadi imam, ada orang yang jadi makmum, ada orang yang jadi bilal, ada orang yang jadi saf pertama, ada orang yang saf kedua. Itulah jemaah. Begitulah dalam perpaduan. Ada orang yang jadi leader, ada orang yang jadi second leader, ada orang yang jadi pengikut, ada orang yang jadi petugas, ada orang yang kerja mendoa, kerjanya doa je bagi Islam jaya. Ada orang yang kerja je cari dana untuk tolong Islam. Ada orang yang kerjanya menulis saja di internet ke, di buku ke, di surat khabar ke, kerjanya menulis supaya orang faham. Kadang-kadang bercakap orang tak faham. Bila menulis orang boleh faham. Sekarang ni bahasa tulisan banyak. Kita boleh ambil gambar. Daripada gambar tu saja orang boleh faham. Tengok gambar perjuangan rakyat Palestin. Orang tengok gambar tu orang kesian. Jadi 1001 bentuk macam pendakwahan untuk menyatakan sesuatu. Bukan semata-mata kita boleh bercakap saja.
Sebab itu Allah Ta'ala sebut As-Sami'ul Basir. Dalam Al-Quran, Allah sentiasa menggabungkan ayat-ayat yang kita sendiri kena fikirkan. Contohnya, As-Sami'ul Basir. Ya? Hello? Nak kena atas lagi? Hello? Ni bukan atas ni. Ni mikrofon tuan-tuan. Ya? Baik. Jadi tuan-tuan, tolong betulkan. Technician mana? Tak mana sangkut ni. Baik. Kejap ada, kejap tak ada. Baik tuan-tuan ya. Di dalam bentuk penyatuan umat, bukan semua umat itu kena bekerja yang sama. Umat itu kena bekerja sama. Ada yang buat bidang ini, ada yang buat bidang ini, ada yang buat bidang ini. The right man on the right place. Ini daftar, barulah membentuk jemaah. Mana boleh dia jadi pemimpin, dia nulis buku, dia ceramah, dia berdoa, dia sembahyang hajat, dia cari duit. Bila nak dikatakan jemaah? Jemaah itu mesti ada orang yang membuat. Bila semua orang buat kerja masing-masing, dapatlah membentuk satu jemaah. Serupalah dalam masyarakat Malaysia. Ada jemaah yang kerjanya ialah mencari dana untuk pembangunan umat, ekonomi umat. Ada satu puak, satu golongan yang kerjanya memberi tarbiyah dalam bidang pendidikan. Ada satu jemaah lagi yang memberikan satu bidang dalam bab pentadbiran. Semua benda-benda ini membentuk kesatuan umat. Kita tidak boleh, saya katakan tadi, memaksa semua orang menjadi kita. Mana maunya? Kalaulah bata saya membela bangunan ini, yang lain kami tak mau, kami nak bata saya. Tuan-tuan tolak bata ni, jatuh satu-satu bata. Ataupun tuan-tuan kata kami tak mau jemaah lain, kami nak masuk jemaah kami ya. Akhirnya tuan-tuan jadi pasir dia. Bila pasir dia tidak boleh melekat antara satu sama lain. Nak membentuk satu kekuatan, kena bergabung 5-4 benda. Aus dan Khazraj bergabung dengan golongan Muhajirin, bergabung dengan puak Bedui, bergabung dengan puak Parsi, bergabung dengan puak-puak yang datang daripada berbagai suku. Akhirnya membentuk satu kesatuan yang dipanggil umat Islam Madinah. Sampai Yahudi membalik. Ini yang dikatakan sebagai bentuk penyatuan. Sebab itu saya katakan tadi, Allah Ta'ala menggunakan perkataan As-Sami' Al-Basir. Digabungkan dua sekali. Al-Aziz Al-Hakim, Al-Ghafur Rahim. Kenapa Allah gabungkan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah ini dekat-dekat? As-Sami' Al-Basir. As-Sami' Al-Basir. Mendengar dan melihat. Kita tidak boleh memberikan kepada masyarakat pendengaran semata-mata. Tak boleh buat ceramah mereka. Kadang-kadang kena bagi tengok. Kalau ceramah saja tak nampak, kurang berkesan. Berceramah dan ada ditunjukkan visualnya pula, lagi berkesan. Kalau kita ceramah tentang Palestin, berkesan. Tetapi kalau tunjuk gambar tentang penderitaan rakyat Palestin, lagi berkesan. Sebab itu Allah gabungkan As-Sami' Al-Basir. Tengok, dengar dan tengok. Dengar dulu. Bagi manusia dengar dulu. Lama-lama baru ajak dia tengok. InsyaAllah dia berubah. Dalam bab ceramah, dalam bab kuliah, dalam bab dakwah, semua dia dengar dulu. Bagi dia kaset, bagi dia CD, dengar dulu. Tak nak datang pun tak apa. Hadiahkan pada dia satu kaset, kamu dengar. Dia dengar. Aku nak tengoklah mana satu orang dia. Lama-lama dia akan melihat Al-Basir. Sebab itu dia dengar. Yahudi mula-mula dia buat pada manusia, dia bagi dengar dulu. Dia cipta muzik, dia cipta propaganda, dia cipta benda yang supaya orang boleh dengar. Dia cipta radio, lepas itu baru dia cipta televisyen. Yang boleh tengok gambar, yang boleh bercakap. Radio pun bercakap, TV pun bercakap. Sekarang penguasaan Yahudi dalam bab penguasaan pemikiran umat manusia sangat hebat. Kerana mereka mempunyai siaran berita yang canggih, siaran radio yang canggih, muzik yang canggih. Sebab mereka mengambil ayat daripada As-Sami' Al-Basir.
Begitu juga dalam bab nak menjadikan masyarakat itu kuat. Allah Ta'ala sebut dua sifat. Al-Aziz, perkasa. Mula-mula kena memperkasakan diri, memperkasakan umat, memperkasakan penyatuan, memperkasakan ekonomi, memperkasakan jemaah, memperkasakan kaum, memperkasakan umat. Semua benda itu perkasa. Tapi kalau perkasa saja tak cukup. Kalau kuat saja tak cukup. Dia mesti ada satu lagi sifat. Dipanggil Al-Hakim, bijaksana. Orang Arab itu perkasa. Ekonominya kuat. Kaya raya. Badan mereka pun tegak-tegak. Tapi bingung. Dia tidak ada Al-Hakim. Nak bawa kapal terbang, pinjam kapal terbang Amerika. Ambil pilot Amerika. Juru terbang pesawat pejuang mereka pun yang Amerika punya orang. Nak kawal lalu lintas pun Amerika punya orang. Tuan-tuan nak harap-harap di hati serat Israel kan? Tak payah tuan-tuan. Pilot dia pun Amerika punya. Takkan mereka nak pergi serang Israel. Mimpi di siang hari kan? Pasal apa? Pasal mereka tak bijak. Al-Hakim tak ada. Mereka hanya keras, tegak, kasar, kuat. Kalau kita nak masuk buat umrah, nak buat haji, tegas, kasar, kuat. Sesama Islam gaya. Digoncangnya baju kita, digoncangnya seluar kita, suruh buka telebingkang. Pasal pakai telebingkang muslim. Dia rongkak habis beg kita tu, belai semua baju-baju, semua habis tercampak. Pasal apa? Gunting kecil. Salah, abang tu harus suruh sendiri. Oleh kasar. Dihambat kita macam anak ayam. Pasal apa? Pasal kita Islam. Dengan Islam cukup tegak. Mari dengan Amerika tunduk, tak berani apa. Sebab apa? Sebab tak bijak. Cuba dah tengok orang lah. Nak membina bangunan, dia guna-guna teknologi tu. Dia bukan ada arkitek dalaman, bukan ada engineer dalaman. Nak uruskan minyak dia, semua minyak dia tenaga-tenaga pakar daripada luar. Tuan-tuan nak harapkan mereka simpan duit mereka dalam bank-bank Malaysia, bank-bank negara Islam. Tidak, mereka akan hantar ke luar negeri, khususnya Amerika dan Switzerland, untuk menyimpan duit yang secara tak langsung telah menyumbang kepada dana sebuah negara yang mereka simpan duit. Sebab itu Amerika kaya. Amerika boleh buat macam-macam. Sebab beratus bilion duit Arab disimpan di dalam bank-bank Amerika. Amerika bukannya ada duit pun. Tapi bukan duit minyak ni masuk simpan dalam bank dia pun. Bila terlibat dengan keganasan, oh kami bekukan akaun. Amerika cakap. Bila terlibat dengan keganasan, baru disyaki terlibat dengan keganasan, kami bekukan akaun. Duit dia berapa? Akaun beku. Ini yang kata bangsa Arab. Sebab itu tak jadi hebat. Sebab dia cuma Al-Aziz. Kapal terbangnya besar. Lapangan terbangnya besar. Pendek kata besar semua. Hebat kelakar. Tapi bodoh. Jiran sebelah rumah kena bom pun tak apa. Kita cuba tengok orang Arab. Sampai sekarang mereka tak mesyuarat ni. Liga Arab tak mesyuarat. Persatuan negara-negara Teluk tak mesyuarat untuk bincang. Nak buat mesyuarat ni pun 3 buah negeri bercadang. Kami nak jadi tuan rumah. Mesir pun nak jadi tuan rumah. Saudi nak jadi tuan rumah. Oman pun nak jadi tuan rumah. Lalat tak jadi buat. Sebab berebut venue nak buat. Yang orang Palestin tetap dibom. Yang mereka ini nak jadi tuan rumah pun berebut. Nak tunggu mati semua umat Islam habis di Palestin. Baru nak buat sidang kemuncak bincang. Sidang tergempar. Mesir sampai sekarang pun tak halau lagi dia punya duta Israel. Jordan pun tak halau lagi duta Israel. Negara yang tak ada kena mengena dengan Palestin, Venezuela boleh dihalau. Putus hubungan diplomatik dengan Israel. Tuan-tuan kenal Venezuela? Saya pun tak tahu duk tahu mana. Yang kita tahu biskut Mozola kita tahu. Venezuela aku tak tahu. Mauritania. Tuan-tuan pun tak tahu Mauritania ni duk di mana. Siapa dalam menteri dia? Tak tahu. Bukan Islam pun, tapi berani ambil tindakan. Putus hubungan diplomatik. Kami pun ganas. Cuba tengok negara Islam. Mesir masih ada lagi, ada hubungan lagi. Jordan masih ada hubungan lagi. Menunjukkan bahawa kebijaksanaan kita tidak ada. Sebab itu umat Islam nak jadi kuat. Umat Islam yang pertamanya kena ada penyatuan. Dipanggil Al-Aziz. Dan yang kedua, umat Islam kena ada Al-Hakim. Kebijaksanaan. Kebijaksanaan inilah yang kita kurang. Kebijaksanaan dalam bidang politik kita berkurang.
Sepatutnya 51 tahun kita berpolitik. Politik umat Islam makin kuat, bukan makin lemah. Sekarang kita tengok politik umat Islam makin lemah sampai tak boleh nak bersuara. 51 tahun kita tidak mengukuhkan dalam bab ekonomi. Kita biarkan bangsa lain menguasai bidang ekonomi. Kita tak campur ekonomi. Kita biar mereka buat selama-lamanya 50 tahun. Sekarang setakat ekonomi mereka sudah kuat. Bukan setakat ekonomi saja mereka sudah kuat, politik pun mereka sudah kuat. Kita sudah lemah politik, dah memang dah lemah politik dah pun, ekonomi memang dah lemah daripada dulu lagi. Sebab tu semalam saya sebut di surah Al-Mansah. Saya kata kita boleh boykot, dan saya sokong sangat-sangat boykot barangan USA, barangan Yahudi. Tapi cuba kita tengok kehidupan dan penerimaan cara hidup Yahudi dalam kehidupan kita. Dah terlalu rapat. Satu, kita boleh boykot. Tapi bila kita boykot, yang jadi mangsa balik siapa? Anak saudara kita yang kerja di kilang mereka. Anak saudara kita tu ada 5 anak. Kalau di boykot kilang tutup, mereka nak makan apa? Pilihan untuk kerja di kilang Muslim tidak ada. Pilihan untuk bekerja di industri pembuatan yang dimiliki oleh orang Islam tidak ada. Kalau kita boykot boleh, tetapi penyediaan tempat untuk menggantikan yang diboykot mesti ada. Mesti ada. Kita nak boykot kedai ayam goreng, boleh kita boykot. Tapi berapa persen ribu pekerjanya adalah orang Islam. Bila boykot, ditutup kedai mereka, mereka nak kerja di mana? Melainkan kita dah ada dah alternatif kita. Apa tutup yang ni, ramai kerja tempat kami. Sekarang apa yang nak buat? Kok ada orang Melayu kita buat satu je di Sungai Petani? Yang ni yang saya katakan tadi, ekonomi itu penting. Kalau kita orang Islam kuat ekonomi, kita dah ada dah kita punya. Apa tutup yang mereka punya, tanpa mereka kerja kilang kami. Yang Islam punya, untuk umat Islam punya. Sekarang dia nak kerja di mana? Mereka pun benci pada Amerika tu, mereka pun tak suka, tapi dia cari makan kami. Yang ni yang timbul masalah. Kita boykot, tapi alternatif untuk mereka kerja balik di mana? Itulah kebijakan Al-Hakim Yahudi. Dia buka kilang di negara Islam. Dia ambil pegawai-pegawai Islam. Pekerja-pekerja pun Islam. Akhirnya bila dia buat satu-satu keganasan, umat Islam nak boykot di mana? Tak ada tempat. Rasulullah itu tidak. Sebelum dia boykot Yahudi, dia sudah ada asas. Untuk sahabat-sahabat dia ingat. Sehari Yahudi berniaga. Sehari Islam berniaga. Esok Yahudi berniaga, lusa Islam berniaga pula. Gile-gile, sehari buka, sehari tutup. Sehari buka, sehari tutup. Nabi pesan, bila kamu berniaga orang Islam, kamu beli untuk stok 2 hari. Bila Yahudi berniaga, tak payah beli dah kedai Yahudi. Sebab kamu dah ada stok yang semakin. Nanti orang Islam berniaga, kamu beli 2 hari punya stok. Hari keempat, tak payah lagi beli daripada Yahudi. Sebab stok hari 3 masih ada. Kenapa Nabi boleh boykot Yahudi begitu hebat? Sebab umat Islam ada pilihan. Bila ada pilihan dia, senang boykot. Menang Yahudi juga. Sekarang ini Yahudi menguasai semua benda. Kerana umat Islam tidak bersatu selama berpuluh-puluh tahun. Umat Islam saja bercakap. Berperang. Itulah yang Yahudi sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Yahudi membuatkan orang-orang Arab di Madinah kerjanya bergaduh. Bercakap. Tak pernah aman. Bila umat Islam tidak pernah aman, bila orang Arab tak pernah aman, Yahudi dia masuk ekonomi. Dia pegang ekonomi sebab umat Islam sudah tidak ada masa untuk fikirkan ekonomi. Sebab kami fikir nak perang saja. Kami fikir nak runtuhkan sana. Kami fikir nak jatuhkan orang sana. Kami fikir hanya nak kalahkan orang sana. Yahudi kata buat. Ini yang tinggal kat kami. Yang itu yang mereka buat. Di Malaysia pun teknik dan taktik itu sedang berjalan berpuluh tahun. Biar orang Melayu bergaduh sama-sama Melayu. Biar orang Islam bergaduh sama-sama. Hampa bergaduh saja. Hampa buat. Kami jaga ekonomi. Sekarang bila ekonomi ini bukan sangat-sangat mantap. Jadilah macam sekarang. Nak bercakap soal hudud, kami bantah. Langkah mayat kami dulu. Kita nak cakap apa? Kita turunkan harga minyak macam mana pun, barang takkan turun. Sebab apa? Mereka pegang. Ini yang
saya katakan tadi, penyatuan ekonomi mesti ada. Bermula daripada pihak kerajaan sampai pihak bawahan. Sebab itu kita tengok di bawah ini, dia kerana masalah-masalah yang akan memecahkan kesatuan umat tidak termasuk ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang memecah belahkan kesatuan umat bukan ajaran agama. Kenapa kamu tak pergi kenduri dia? Dia belah sana, buat apa pergi? Kenapa kamu tak ziarah dia sakit? Dia tu karat gila. Buat apa aku pergi? Ajaran siapa ni? Nabi, rumah Yahudi pun Nabi pergi. Yahudi buat kenduri, Rasulullah datang. Ada pembantu Rasulullah, bukan Islam. Pembantu Rasulullah bukan Islam. Nabi pergi jumpa dia masa dia nak mati. Nabi kata asli. Nabi kata Islamlah kamu. Islamlah kamu. Sampai nak mati tu Nabi masih lagi ajak dia Islam. Pembantu Rasulullah, budak suruhan Nabi, bukan orang Islam. Tapi Nabi tetap tinggi pada dia, Nabi tetap dakwah pada dia. Masyarakat kita ni, kita bercakap dalam kelompok Islam, dia masih Muslim, dia masih mengucap, cuma bendera dia tak sama dengan bendera kita. Kenapa kita tak ziarah dia? Kenduri, sakit, kenapa kita pulau dia, boykot dia, kenapa kita tak pergi kuliah dia? Dia masih ustaz. Ada orang punya kuatnya pemahaman, tapi ustaz tu ceramah pun tak mau dengar. Pasal apa? Dia tak ikrah hati. Tapi anak dia ngaji dekat cikgu Hindu, tuition matematik. Hindu tu haraki apa? Kuliah agama, ustaz tu dia kata tak haraki, aku tak mau ikut. Tak apa lama, aku nak pergi hantar anak aku tuition. Pergi hantar anak tuition. Kelas tuition, cikgu Ganapati. Ganapati tu agama apa? Fikrah haraki apa? Yang tu anak dia, anak yang 1 jam setengah duk mengadap Ganapati tu, betul ke dia ajar matematik? Yang boleh aku dengar sekali, tuition lah. Encik sila keluarnya, kelas sudah mau jalan. Tolong keluar, kasih keluar. Tuan-tuan hantar 1,5 jam anak-anak pada tuition cikgu Hindu tu, betul ke dia ajar matematik? Kok dia selit benda lain? Mai selit yoga apa-apa? Kita tak tahu. Tetapi ustaz yang mengajar di tempat kita, walaupun dia bukan haraki, dia ada mikrofon untuk bercakap. Dia ada kitab untuk tuan-tuan rujuk. Tak betul kita boleh tegak lah. Kita boleh pilih betul ataupun tidak. Tapi kenapa tak haraki, kita tolak ilmu dia. Yang ni yang jadi berpecah kita tuan-tuan. Saya berjalan seluruh Malaysia. Berceramah ni dah 19 tahun tuan-tuan. Saya tengok perpecahan kita berpunca daripada politik. Orang Cina makin rapat. Orang Melayu makin jauh dan rendah. Hanya kerana perbezaan fahaman. Cubalah tadi saya kata, ada tuan-tuan yang jadi bata. Tuan-tuan kekal jadi bata. Ada orang yang kerjanya jadi simen. Kekal jadi simen. Bersatu atas nama Islam. Kuat. Kenapa 35 penternak babi boleh belah dalam babi dalam kampung Melayu? Bukannya ramai pun, 35 orang penternak babi belah dalam satu kampung Melayu yang 5,000 orang Islam. Kenapa mereka boleh belah? Kerana umat Melayu tidak bersatu. Bila Melayu yang ni bantah, Melayu yang kena pergi pujuk. Okey, tolonglah belah tempat lain, ini kampung orang Islam punya, taklah boleh belah lah pergi. Datang kumpulan Melayu. Minggu depan datang pula Melayu lain pula. Tak apa okey, boleh belah sini, nanti kita lah bincang macam mana. Tak apa, janji lu orang pangkah saya. Sebab tu Cina sekarang lantak lah. Nanti ada orang Melayu yang akan datang. Lu orang pangkah saya, kita lah jaga lu orang. Akhirnya masing-masing nak jaga pangkah. Yang jadi nasib malang siapa? Penduduk kampung itu. Letak kepala babi depan masjid, letak kepala babi depan rumah ketua kampung. Sebab siapa jadi macam tu? Sebab orang Melayu tak pekat. Cuba orang Melayu tak ada siapa jumpa mereka untuk pujuk mereka. Kami nak apabila pindah mereka tu. Ini 2 lori babi, 2 lori tek babi di Longgok di Pulau Pinang. Penduduk kampung ingat nak buat jalan tol. Rupanya Longgok turun, tek babi tengah-tengah jalan.
Siapa suka rela yang pergi buang seks babi tu? Nak buang tak mana? Datang pekerja majlis bandaran main buang. Pekerja majlis bandaran orang siapa? Siapa ni kan? Bila penyakit babi merebak, askar pergi tembak. Askar siapa? Bangsa kita balik yang kena. Ni penyatuan. Kita tengok dia duduk ronda malam-malam. Naik kereta peronda, duduk ronda malam-malam. Bangsa apa? Yang tidur lena malam-malam bangsa apa? Siapa tuan, siapa hamba apa? Kita bercakap ketuanan Melayu. Rentikan tuan-tuan. Siapa tuan, siapa hamba apa? Cina bercakap ketuanan. Tanya pada bangsa Cina India. Siapa jadi hamba sekarang? Siapa dia yang duk jaga malam-malam supaya tidur mereka terlena? Bangsa Melayu yang jadi polis. Cuba cek tengok berapa persen bangsa mereka jadi polis. Mereka minum arak mabuk. Siapa yang jaga mereka? Ini yang saya katakan tadi. Umat Islam kena bersatu. Kena ambil iktibar daripada apa yang berlaku di Palestin. Jangan tunduk pada kehendak mereka. Jangan tunduk pada tekanan mereka. Sampai nak buat wuduk pun kena tanya pendapat mereka. Ini benda yang kita tak boleh terima. Menghina agama kita. Sombong tak tentu apa. Dengan alasan bahawa ini undang-undang Islam tak sesuai dengan kami. Tanya dekat mereka. Undang-undang Islam siapa buat? Allah buat. Air ini Allah buat. Nasi Allah buat. Kamu minum tak air? Minum. Kenapa kamu kata sesuai dengan air? Sedangkan Allah yang buat. Kamu carilah air yang Tuhan kamu buat. Kamu tolak wuduk dengan alasan Islam. Allah dunia. Kenapa kamu makan nasi? Nasi ni Allah buat. Beras ni Allah buat. Kamu carilah beras yang sokong kamu buat ni makan. Itu cakap kasar kepada orang yang bengong dan kasar. Tapi kita tak mahu cakap. Ada orang, kita jaga hati mereka Ustaz. Mereka yang tolong kita rasa. Maknanya, kita telah mengharap pada mereka. Kita telah lari daripada mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ayat yang kita sebut? Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Sekarang kita dah menyebut perkataan hasbuna Cina wa ni'mal wakil. Bukan hasbunallah lagi tak. Di mana akidah kita sekarang? Sebab itu saya katakan tadi, umat Islam adalah bangsa yang kuat. Cuma umat Islam tak bersatu. Arab adalah bangsa yang kuat. Cuma tidak bersatu. Bila tak bersatu, akhirnya sekarang kita boleh tengok. Yahudi cuma 14 juta di seluruh dunia. Dia boleh conquer 1.4 bilion umat Islam di seluruh dunia. Padahal mereka cuma ada 14 juta saja. Maka seorang wali Allah sentiasa menginginkan dan mencintai kaum muslimin yang berjalan sesuai dengan metod Ahlussunnah wal Jamaah tanpa membezakan siapa pun mereka. Dengan menyanjung seseorang kerana dia sependapat dengannya, di lain pihak dia mencela seseorang yang lain hanya kerana dia berselisih faham dengannya. Yang ini tidak mahu. Dia berbeza tetapi satu. Maliki dengan Hanafi berbeza tapi satu. Syafi'i dengan Hambali berbeza tapi satu. Dia tidak berbeza terus-terusan. Orang kita kalau dah tak sependapat berbeza habis-habisan. Tak boleh langsung. Jadi penceramah pun tak boleh masuk ke surau yang belah sana. Oh Ustaz masuk surau belah sana ya. Ustaz belah sana ke? Payah sungguh tuan-tuan. Kenduri kendara pun tak boleh panggil orang tu. Hang panggil dia macam apa? Dia belah sana. Yang ni saya jumpa tuan-tuan. Merajuk kawan tu. Tuan rumah merajuk. Sebab tak ada siapa basuh pinggan. Tak ada siapa yang pergi tolong kat Ida. Lari hati. Geng-geng dia. Saya tanya Pak Zephanya dia macam ni. Sebab saya jemput orang belah sana. Main kenduri saya. Mereka boykot terus tak. Anak beranak pakai basuh pinggan. Kelang kabut hak kecil basuh pinggan. Sebab apa? Bentara-bentara hak tukang-tukang hidang. Semua lari tinggal. Hanya kerana tuan rumah ni panggil. Tetamu yang bukan ahli jemaah peti. Punya pecah tuan-tuan. Sedangkan dia tu jiran. Saya kena panggil. Entah apa awak pula. Tapi mati lah kenduri. Taksubnya sampai dia kata, datang dia aku. Dia main dia kenduri jauh. Apa akan balik?
Tengok-tengok datang guru tuan-tuan. Balik menolong. Dia panggil dia belah terus tuan-tuan. Dia tengah basuh pinggan, tak sempat basuh tangan. Yang tengah duduk hidang nasi, tarik balik nasi, tak di dapur, lari balik rumah. Kat sini pun sama juga. Leceh. Minta maaf lah. Ini bukan saya kata, kitab semua. Marah saya pula. Bulan depan tak ada pula. Tuan-tuan nak orang berapi, saya nak cakap tak. Sampai bila kita nak gaduh? Dia keturunan kita. Penyatuan mesti ada. Habis itu Ustaz, kenapa kita tak boleh bersatu Ustaz? Ustaz boleh beritahu. Sebab kita mencari yang tak sama. Kita tak cari yang sama. Sedangkan kita ni banyak yang sama. Tuan-tuan cuba tengok. Tuan Haji kahwin berapa puluh tahun Tuan Haji? Dengan isteri berapa puluh tahun Tuan Haji? 40 lah. 50 tahun. Cerai tak? Tak lah. Tuan Haji berkenalkah dengan semua isteri Haji? Berkenalkah dengan semua perangai isteri Haji? Tak. Ada yang tak berkenal. Tapi, adakah tak berkenal itu bercerai? Tak ada. Apa yang Haji tak berkenal? Isteri saya ni Ustaz, dia buat teh tak pernah sedap. Itu yang saya makan di kedai kopi. Minta lah cerai. Takkan nak tak cerai Ustaz. Yang lain dia okey. Yang lain dia okey. Masak sedap, dia urut sedap, dia rajin sapu sampah pun bagus, dengan mak dia pun bagus, dengan mak saya pun bagus, dia didik anak-anak pun bagus Ustaz. Jadi kegemaran kami pun sama, memancing sekali, main kuliah sekali, kadang-kadang pergi jogging sekali. Jadi banyak yang sama. Takat air teh tak sedap, tak apa lah Ustaz. Agak-agak tak sedap, kita buat jenam motor. Sirik juga tu. Cubalah isteri pun berkenan semua kepada suami dia. Tak berkenan. Suami dia hisap cerut. Asal hisap nak padam tu cerut, dia tengik kat dinding. Asal nak padam tengik. Asal tengik padam. Isteri dia tak larat nak lap. Minta lah cerai kau. Takkan tak cerai Ustaz. Kami satu kampung. Pak dia dengan bapak saya Ustaz. 2 tok Ustaz. Kami pun 2 pupu Ustaz. Kubur bapak dia dengan kubur bapak saya sebelah-sebelah je Ustaz. Kalau balik kampung pun, kalau kami bercerai Ustaz, besok pergi baca Yasin kat kubur, kena sebelah-sebelah Ustaz. Biarlah takat celut Ustaz, lantak je lah. Kalau saya tak tahan nanti, saya boleh tak celut itu Ustaz. Lawan tinggi Ustaz. Serupa itulah bangsa kita. Satu taman ke? Satu. Satu lorong? Satu. Satu masjid? Satu. Bahasa? Satu. Quran? Satu. Tuhan? Satu. Agama? Satu. Hari raya? Sekali. Puasa? Terawih? Sekali. Ada tentang bulan puasa, tentang puasa bulan Zulhijjah? Tak ada. Bulan Ramadan itu. Ada tentang bulan haji dibayar 4? Tak ada. Semua pergi ke Mekah. Semua sama. Asal sama. Semua sama. PIBG sekali. Anak sekolah sekali. Semua sekali. Yang berbeza dia apa? Bendera. Takkan kerana bendera kita tolak 1000 yang sama. Tinggalkan sekejap bendera yang berbeza. Kita ambil yang sama banyak. Berbeza dengan bangsa lain. Bangsa lain, cuba tuan-tuan tengok. Bahasa sama? Yilek. Tuhan? Yilek. Agama? Yilek. Tak sama berapa. Makan? Oh, nehi. Makan? Wah. Tak sama. Mereka makan babi, kita tak makan babi. Minum? Oh, tak sama Ustaz. Mereka minum arak, kami tak minum arak. Semuanya, mereka disokong, kami di masjid. Semua tak sama. Habis itu yang samanya apa? Bendera. Kita ambil yang bendera lah. Mana boleh macam itu? Kamu tolak yang 1000 yang tak sama, tiba-tiba kamu ambil yang sama. Tak cik tuan-tuan. Hilang fiqh aulawiyah. Rujuk kitab Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi kata apa? Ambil yang sayang banyak, tinggalkan yang tak sama. Sekarang orang kita tinggalkan pahaman Yusuf Qaradawi. Kita ambil yang tak sama satu, kita tinggalkan yang sama yang banyak-banyak. Kita ambil yang sama satu, kita tinggalkan yang tak sama banyak-banyak. Ini tak cik tuan-tuan. Ini yang sama-sama baik nak fikir. Tuan-tuan jangan bantah lagi apa yang saya cakap ni. Saya suruh fikir balik. Kaji betul-betul. Sebaik-baik orang kafir,
dia takkan turun dalam kubur tuan-tuan. Sebaik-baik orang kafir, dia takkan doa pada tuan-tuan. Kalau dia doa pun Tuhan tak mustajab doa. Sebaik-baik orang kafir pada tuan-tuan, dia takkan tolong tuan-tuan bagi syafaat di hari kiamat. Tetapi sebusuk-busuk orang Islam, silap-silap dia sembahyang mayat tuan-tuan. Sebenci-benci tuan-tuan pada orang Melayu, silap-silap hari bulan, dia yang turun dalam kubur sambut mayat tuan-tuan. Sebusuk-busuk orang Melayu, tuan-tuan kesat tengah malam, tanya lorong 7, lorong 8, orang Melayu start motor pergi tunjuk. Tuan-tuan kalau kesat tengah malam, tahan buat-buat tu. Lorong 7 mana encik? Tak tahu, awak tak tahu. Tuan-tuan tipu lah tuan-tuan. Mereka bukan bangsa kita. Mereka baik dengan kita pun sebab ada benda di tangan kita yang mereka nak. Bila apa di tangan kita tak ada, mereka tinggal gitu je. Kenapa mereka baik dengan biru selama 50 tahun? Sebab ada benda di tangan biru. Habis benda di tangan biru, mereka tinggal yang biru, mereka ambil yang biru muda. Tunggu biru muda tak ada nanti, mereka tinggal pula biru muda. Ni kita kena faham. Kena faham gitu. Mereka baik dengan benda. Tuan-tuan macam repair kereta lah. Macam tuan-tuan pergi repair kereta. Sebelum beli kereta, layan tak? Layan. Sampai dari merah lagi. Pasal dia suruh kita beli kereta dia. Hari ni layak, hari ni boleh siap. Okey tu wiper tak nak jalan lah. Dulu kita jalan, lu dah balik. Sekarang, gua tak tahu lah. Lu tukar sendirilah. Oi, kemarin bagi minum teh lagi. Siap air mineral sebotol lagi. Panggil toki lagi. Toki datuk. Belum dapat duit. Dah dapat duit, kita beli kereta lepas. Bagi tahu minyak leaking. Wah tak tahu. Dulu dia tak ada leaking lah. You pakai apa leaking? Sebab dia dah dapat apa yang kita dapat. Umat Islam bukan macam itu. Umat Islam bukan macam itu. Umat Islam dia kenal sampai bila-bila je tak. Cuba tuan-tuan tengok apa yang mereka belah. Apa yang mereka belah, itulah yang mempengaruhi mereka. Depan rumah mereka ada apa? Pernahkah binatang yang mereka belah tu bersyukur dengan apa yang binatang tu dapat? Tak. Apa yang mereka belah, itulah perangai mereka. Sentiasa julur lidah. Tuan-tuan faham binatang apa? Bagi pun dia jelek, tak bagi pun dia jelek. Itulah kefahaman mereka. Apa yang mereka belah, itulah dia. Apa yang mereka makan, itulah perangai mereka. Islam bukan macam itu. Islam diajar bersyukur. Islam diajar berterima kasih. Islam diajar kepada kita, umat Islam diajar supaya kita sentiasa ingat. Sentiasa kenal jasa orang. Tapi sayang, sekarang kita dah melebihkan bangsa lain dengan meninggalkan bangsa kita sendiri. Hanya kerana perbezaan bendera sahaja. Itu dia tuan-tuan. Tuan-tuan nak suruh Israel buat gencatan senjata. Nak gencat apa? Dia anggap orang Islam ni binatang tuan-tuan. Kita duk suruh Amerika. Amerika tu buta, pekak dan bisu. Nak tunjuk perasaan apa pada Amerika? Dia buta, dia bukan nampak. Tunjuk perasaan apa pada Amerika? Dia pekak, dia tak dengar. Nak suruh Amerika, Obama bersuara lah. Dia bisu, Yang kena tunjuk perasaan sekarang ialah pada negara-negara Arab. Tunjuk pada mereka. Sebab negara Arab sekarang ni tidur, lena, kejutkan mereka daripada tidur. Mereka adalah singa-singa yang tidur. Sebab kenyang. Ular tawa yang kenyang. Dia bukan peduli apa. Kenyang dengan kemewahan, kenyang dengan kenikmatan, kenyang dengan minyak. Yang ni yang kita kena kejutkan. Buat penyatuan bangsa, penyatuan agama. Kita dah tunjuk perasaan pada Amerika, dia peduli apa? Dia pekak, dia bukan dengar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya sebutkan pada tuan-tuan tadi, sudah sampai masanya untuk sama-sama kita bergerak. Walaupun berbeza, tetapi haluannya sama. Macam naik kapal, ada orang yang tukang kayu, ada orang yang jadi jurumudi, ada orang yang jadi nakhoda, ada orang yang jaga masak di bawah, ada orang yang jaga peta,
Akhirnya kapalnya sampai pada haluan. Mana semua orang boleh jadi jurumudi? Siapa nak mengayuh? Siapa nak mengayuh? Siapa nak mendayung? Masing-masing buat kerja. Berada di atas jalan masing-masing. Kemudian, kaum muslimin ini satu jemaah yang sempurna. Tidak boleh dibahagi-bahagi dan tidak boleh dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lain. Maka orang yang hendak membatasinya hanya dalam satu arah dan ijtihad. Sangat mungkin untuk benar atau salah. Nampak? Dia kata umat Islam adalah satu jemaah yang sempurna. Dulu-dulu di kalangan kita ni ada yang benci pada saudara kita. Masjid tak boleh masuk. Mengajar tak boleh. Bencinya sampai tahap situ. Ada yang sampai masjid surau pun dikunci. Ada masjid yang buat sembahyang Jumaat diturunkan pangkat jadi surau pun ada. Payah tuan-tuan. Dulu kita masa kita berkuasa, macam-macam tekanan kita buat pada sama-sama bangsa. Sekarang kuasa kita dah tak ada, makin kurang. Kita sibuk-sibuk pula nak mengajar orang. Saya baik-baik dengan kita. Dulu, bukankah kita juga bapak kesombongan? Bapak penindasan? Membuat sesuatu yang tidak adil? Tapi umat Islam, walaupun begitu, kita tidak ada sifat dendam. Yang lepas tu lepas. Kita mulakan dengan dimensi yang baru, cara hidup yang baru, fahaman yang baru. Yang ni yang kita minta, tuan-tuan, bila kita dah boleh. Terus dendamlah dengan mereka. Sudah alfal-falfal. Bukan semua orang perangai begitu. Pemimpin mereka saja. Pemimpin mereka pun tak ada jatuh seorang-seorang. Buatkan satu dimensi yang baru. Yang semua orang kena meletakkan Islam sebagai matlamat. Penyatuan. Sumber asas untuk penyatuan. Kerja, berpolitik, berekonomi. Asasnya ialah kerana nak tolong Islam. Bukan nak tolong tembolok masing-masing dan kepentingan masing-masing. Maka Ahlussunnah wal Jamaah sangat menjaga kesatuan jamaah. Oleh kerana itu Imam Abu Osman Asyabuni dan Imam Ibnu Battutah mengatakan, di antara ciri-ciri ahli bid'ah adalah mereka yang selalu mencela para pemimpin. Ada je tak kena. Tidak ada menasihat. Kalau nasihat pun tak sampai. Cari jalan macam mana untuk menyampaikan. Saya ni tuan-tuan, bila saya baca kitab-kitab tentang fiqh sunnah, kitab-kitab tentang politik, daulah dan sebagainya. Dalam kitab-kitab yang kita baca tu, semuanya menyuruh kita sampaikan pada orang yang kita kena pergi di tempat mereka, bercakap di tempat mereka. Kita tak boleh bercakap di padang saja, mereka tak dengar. Buat resmi, cakap bantah. Saya buat tuan-tuan. Saya cukup seronok bila mereka panggil saya. Saya seronok, saya cukup bangga tuan-tuan. Bangga kenapa? Aku boleh cakap. Jadilah. Tapi bagi setengah masyarakat kita pula, bila kita bercakap, bila kita masuk tempat mereka, masyarakat kita pula, jemaah kita pula, dia kata, nampak. Sudah pakai sumpuk hitam. Sekarang kita menang. Berapa ramai pemimpin kita pakai sumpuk hitam? Kenapa tak butuh pun? Saya pakai sumpuk hitam dulu pun tak nampak. Songkok udah hitam, udah hilang sodanya. Mesti belah sana gitu kan. Payah betul lah tuan-tuan. Kenapa jadi macam itu? Kalau kita tak cakap, macam mana mereka nak dengar? Kalau kita tak campur, macam mana mereka nak faham? Saya forum dengan abang saya pun salah. Saya forum dengan abang saya pun salah. Orang boykot saya. Kalau dah satu pentah dengan abang dia, apa lagi belah sana lah. Payah sungguh. Kamu dengar tak apa yang saya cakap? Dengar tak? Tak dengar. Habis macam mana kamu tahu? Dengar. Sebelum forum, kami buat perjanjian. Abang jangan sentuh parti abang. Kalau abang sentuh parti abang, saya akan sentuh parti saya. Gaduh kita tak betah tak? Sekarang kita bisa sentuh parti. Kita sentuh Islam saja. Abang jangan sentuh Islam Habari, saya pun takkan sentuh. Dia. Akhirnya boleh forum dengan baik saja. Tapi orang tak faham, orang tak nak dengar, orang tak nak pergi dengar forum tu.
Akhirnya orang tiba saya. Tapi tak apalah, tiba-tiba lah. Janji matlamat saya bukan nak fahamkan mereka. Mereka dah faham dah. Ni, hak nak dengar ni. Yang ni lah matlamat. Lantak lah nak boykot. Peduli apa dia. Itu yang jadi mihnah pada saya ni. Fitnah kepada saya ni. Tribulasi kepada saya ni. Jenis ni. Kalau orang macam saya ni tak pergi masuk bercakap kepada kelompok mereka, bila mereka akan faham. Sedangkan mereka itu Islam juga macam kita. Mereka Melayu macam kita. Mereka juga nak dengar macam kita. Tapi apa yang mereka dengar selama ni daripada pengetahuan mereka tak sampai kepada hak betul-betulnya. Sebab itu mereka tak faham. Orang macam kita ni tak boleh masuk nak menyampaikan kepada mereka hak betul-betul Islam ni macam mana. Bila ada ustaz macam saya boleh masuk, patut support organisasi Islam. Yang ni yang kita nak. Tapi bila saya pergi, orang boykot sungguh tuan-tuan. Sampai jumpa saya, salam tak nak bagi. Padahal mengaji Iqra' dengan saya. Iqra', sok, dok, tozo tu pun tak ingat. Sok, dok, tozo. Rupanya dia tulis. Sok, S-O, D-O, T-O, Z-O. Sok, dok, tozo. Dia tulis. Bila saya tutup yang rumi, Roman tu, saya suruh baca hak Jawi. Dia kena ulang pada atas tu. Batak, ni sok. Kena ulang daripada atas pada dapat sok. Punya tak ingat huruf. Yang tu jumpa saya tak nak bagi salam. Hanya kerana saya pergi forum dengan abang saya. Kalau hang pandai tak apa. Kalau hang hafal Quran tak apa lagi. Ni apa pun tak erti. Qul huwallah tu pun ingat di mulut. Bila kita pekuk yang dia, kita pekuk nombor 2, baca ayat nombor 3. Lam yalid wa lam yulad, tak boleh baca. Lam yalid wa lam yulad, baru dapat. Pasal tunggu kena hafal. Ni yang jadi masalah tuan-tuan. Saya sebut terang tuan-tuan. Bila orang boykot saya tu, orang tak mau main kuliah saya, orang benci saya, orang buang saya mengajar. Hanya kerana saya ajak faham Islam. Hanya saya ajak. Teruk saya rasa 2-3 tahun daripada tahun 2004 sampai tahun 2008. 4 tahun juga. Lain orang boykot. Sampai pada satu tahap. Orang minta saya ceramah. Yang datang siapa? Orang nombor 1 dalam Malaysia. Orang nombor 2 dalam Malaysia. Ustaz ni khas permintaan daripada kami. Minta ustaz datang. Majlis berbuka puasa. Tetamu kenamaannya. Orang nombor 1, orang nombor 2. Barisan kabinet. Semua akan datang. Jadi mereka minta ustaz sampaikan. Ini bukan permintaan pada kami. Permintaan daripada mereka. Mereka nak dengar ceramah ustaz. Saya boleh beritahu tak? Ustaz yang hijau, siapa nak panggil tuan-tuan? Saya kata okey, saya setuju. Lepas saya fikir, inilah satu masanya saya nak cakap direct dalam kuliah. Mikrofon saya seorang pegang, mereka tak ada. PA saya telefon, ustaz nak terima ke? Saya kata terima lah. Ustaz nak kena boykot lagi ke? Orang baru je terima ustaz balik. Jemaah kita baru je terima balik. Tu pun duk takut-takut lagi. Bila ustaz pergi nanti, lagi mereka boykot ustaz. Bila PA saya cakap macam tu, saya terkenal tuan-tuan. Saya terkenal sungguh. Mereka boykot saya. Hina saya ni. Saya terkenal. Wabila saya. Satu peluang nak bercakap pada orang nombor 1, nombor 2 negara. Nak bercakap supaya adil, cakap supaya buat Islam. Nak bercakap Islam ni cantik. Peluang depan mata lah. Tapi bila saya kenal boykot yang bakal saya terima, akibat pengalaman yang telah kena pada saya telefon balik setiausaha. Setiausaha dia. Saya kata, tuan, saya tak dapat datang. Saya ada program tempat lain. Allah Ustaz, perahlah kami Ustaz. Ini bukan permintaan kami Ustaz. Ini permintaan dia Ustaz. Dia nak dengar sekuliah. Saya kata saya dah ada komitmen lain. Saya tak tahu. Saya dah jadual lain. Saya tak sanggup batalkan yang dah mula minta. Saya minta maaf. Saya terima yang tabung haji punya. Bila saya terima tuan-tuan majlis penganugerahan. Majlis bantuan daripada fakir miskin daripada tabung haji untuk fakir miskin. Pegawai tabung haji je lah. Hak orang-orang lain semua pada balik. Dapat hadiah balik. Dapat hadiah balik. Dapat hadiah balik. Dapat duit balik. Dapat zakat balik. Pegawai tabung haji je dengar dekat 10 orang. Dalam hati saya kata, ruginya aku. Ruginya aku. 10 orang, 20 orang dia dengar. Matlamat tak sampai. Tolak peluang yang sangat baik. Akhirnya terima peluang yang tak. Allahu Akbar.
Tapi tak apalah, janji orang tak boikot saya. Silap saya tuan-tuan, tapi saya nak buat macam mana? Macam tuan-tuan tak pernah rasa macam mana hidup di boikot. Patut yang kena boikot Yahudi, bangsa kafir. Ustaz macam saya kena boikot. Allah, sedih tuan-tuan. Sedih. Kalau salam saya angkat tangan tak jawab. Padahal dulu ceramah dengan saya, naik haikal saya, pergi ikut saya ceramah. Saya buka juga, Assalamualaikum. Ya, subhanallah. Sebab tu saya tekankan sangat bab ini tuan-tuan. Patut ada ustaz yang fleksibel macam saya ni, yang moderate macam saya ni, yang boleh masuk semua tempat. Ustaz macam ni yang kena sokong. Sebab dia boleh memahamkan orang tentang Islam. Saya nak kasar boleh, saya nak sama kasar boleh tuan-tuan, tapi itu bukan zaman saya lah. Bukan zaman saya lah. Mungkin tuan-tuan tak kenal saya. Tahun 90 mungkin tuan-tuan tak kenal. Tapi yang mana pengikut, yang mana selalu ikut ceramah PAS, mesti kenal saya. Tapi kalau dia baru PAS 2 hari, memang tak kenal. Tuan-tuan tanya Dr. Hassan Ali, siapa partner dia? Partner ceramah dia siapa yang masuk PAS mula-mula dengan Dr. Hassan Ali? Cuba tuan-tuan pergi tanya. Gaji saya pada masa itu 25,000 tuan-tuan. Bila tak masuk PAS, orang kata ustaz tak haraki. Masuk PAS dengan Dr. Hassan. Ceramah di Negeri Sembilan, di Perak, semua berpuluh-puluh ribu masa itu. Masa itu penceramah top Dr. Hassan, ahli motivasi terkenal masa itu. Tiba-tiba masuk PAS. Hassan Ali muka belakang masuk PAS, saya muka tengah harakah masuk PAS. Ustaz Kazim masuk PAS. Kita cari balik tahun 97, 96. Saya dah habis dah tuan-tuan. Habis dah. Kalau setakat nak hentam orang, saya dah buat dah. Seluruh Malaysia saya pergi dah tuan-tuan. Semua pentas saya nak. Tapi cukup. Saya tak mahir dalam bidang politik. Saya balik pada asal balik, saya buat ceramah sudah. Fleksibel balik. Slow balik. Biar orang yang mahir politik, yang tahu sepak terjang politik, bercakap pasal politik. Saya ambil bidang saya. Bidang saya, hafazan Quran. Setumpu Quran. Cukuplah. Kalau saya siapa kata saya tak haraki, hentilah. Siapa nak tinggal gaji 25,000? Siapa nak tinggal? Tanya Ustaz Akil, dia kerja dengan siapa? 25,000 pendapatan tuan-tuan. Saya tinggal. Bila saya masuk PAS, lingkup tuan-tuan. Semua projek tak ada. Semua kelas tak jalan. Boykot lama kena gam. Saya jadi imam masjid. Tinggal 500 gaji tuan-tuan. Tak payahlah nak cakap haraki dengan saya. Saya rasa susah payah je hidup. Tuan-tuan kadang-kadang boykot saya. Apa yang tetap rasa kena gam? Pekerjaan tak apa tak ada. Berhenti saya. Jual syarikat. Akhirnya terima imam masjid 500 je gaji. Menung tuan-tuan. Tak apalah. Allah bagi rezeki balik. Sebab tu saya cukup sedih dengan perangai sahabat-sahabat. Baru kenal perjuangan sebulan, setahun. Tiba-tiba nak tibai. Kamu bolehlah masuk, gaji kamu 1,200. Kamu bolehlah masuk. Yang saya ni, staf saya berapa ramai. Habis tuan-tuan. Sebab tu saya sekarang macam ni. Tapi orang tak faham. Orang tibai saya juga. Baru ni datang orang daripada Manjung main sekolah saya. Peluk saya. Ustaz, saya macam mana pun, saya belah ustaz. Hari Khamis lepas. Kenapa pula tadi? Tempat kami semua boikot ustaz lah. Pasal apa pula? Ustaz tak boleh percaya punya. Dia ada ustaz ni, ustaz belah sana, ustaz belah sini. Saya kata, dah ustaz belah kita. Dah dia tak percaya. Dia 2-3 tempat dah buang ustaz. Saya tak tahu, saya tak ada kuliah maghrib belah sana. Belah ceramah ada. Saya tak bawa ni, saya balik sana. Tapi saya pun tak apa suka juga. Di sana dia kata, traffic light 30, saya tak larat nak berhenti. 30 daripada Ipoh tuan-tuan. Tuan-tuan daripada Ipoh nak pergi ke Lumuk ni, 30 traffic light, sat-sat berhenti. Sat-sat berhenti. Berhenti sat-sat. Letih tuan-tuan. Lebih baik saya pergi Pulau Pinang, lepas raya straight, tak ada traffic light. Jauh pun tak apa. Tapi duduk nak pergi jauh, dia kata tak apalah lagi. Kalau mereka boikot saya, ucap terima kasih banyak-banyak. Kalau mereka tak nak panggil pun, orang lain panggil. Kalau orang lain tak panggil saya pun, saya dah ada sekolah saya. Pelajar saya pun ada 645 orang. Ajak pelajar saya pun cukup lah.
Itu yang saya kata dekat Ustaz Zuhir semalam dengan Syekh Mu'ad daripada Negeri Sembilan. Ahli Majlis Fatwa Negeri Sembilan malam tadi. Saya kata siap saja sekolah saya ni sepenuhnya. Sekarang ni tengah duduk bina bangunan tahfiz. Siap saja sekolah ni insya-Allah. Saya tak mau dah jalan jauh-jauh. Saya nak tumpu pada sekolah saya. Letih tuan-tuan. Jalan jauh mengajar teruk-teruk, orang tak hargai. Orang kutuk, orang fitnah. Ustaz isi borang lah, ustaz dapat ni lah, dapat tanah lah. Sekolah saya tu mereka kata dapat ambil belah tanah sebab saya masuk belah depan. Padahal kami beli duit tuan-tuan. Masa bila dapat anugerah? Tu tanah dulu. Dia dapat tanah tu sebab saya masuk belah depan. Sampai macam tu fitnah ni apa tuan-tuan? Sungkam mata cari duit nak siapkan bangunan. Senang-senang dia duduk. Yang bukan-bukan. Seburuk-buruk saya ni pun tuan-tuan. Seburuk-buruk saya ni. Saya tarik orang murtad duduk di sekolah saya. Saya tarik orang homoseks mai duduk di sekolah saya. Saya tarik pondan-pondan mai duduk di sekolah saya. Tarbiah mereka. Orang masuk Islam duduk di sekolah saya. Orang putih masuk Islam sekolah duduk di sekolah saya. Sebusuk-busuk saya buat kerja juga tuan-tuan. Tapi sehebat-hebat tuan-tuan yang boikot. Apa sumbangan tuan-tuan untuk Islam? Sebusuk-busuk saya 50 pakai miskin tiap-tiap bulan belah support. Anak-anak yatim. Tapi kita yang mendakwa, kita pejuang Islam. Cuba tanya, anak yatim mana hang siapa? Orang tak kenal Al-Quran, mana yang kamu ajar? Habis ceramah, minum kedai kopi. Habis kuliah, minum kedai kopi. Kami tak, kami buat kerja. Sebab tu tuan-tuan, sebelum kita menghina orang, mengutuk orang, cuba kita tanya dulu. Diri kita, apa yang kita buat? Kita hanya pandai memboikot. Tapi tak ada sumbangan untuk agama. Itu yang jadi masalah pada kita. Agama kita lambat nak menang. Sebab kita termasuk salah seorang orang yang menjadi. Sayyidina Ali ditanya oleh seorang lelaki-lelaki, Tuan, kenapa bila Tuan jadi khalifah macam-macam masalah? Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah okey. Sayyidina Umar jadi khalifah, umat dia okey. Kenapa Tuan jadi khalifah? Macam-macam benda berlaku. Kata Sayyidina Ali, masa Abu Bakar jadi khalifah, masa Umar jadi khalifah, orang-orang macam aku yang tak hebat, sebab tu mereka hebat. Kami hidup belakang mereka. Tapi bila mereka dah mati, kami pula naik. Orang di belakang kami, awam di belakang aku, tak ada lagi macam aku. Yang ada macam kamu, kerja pomplin tak habis-habis. Sebab tu aku susah. Menung lah tu tuan-tuan. Abu Bakar hebat, sebab kami tolong dia. Kami pemuda-pemuda tolong dia. Kami orang kuat dia. Bila aku menjadi khalifah, orang yang macam tu dah tak ada. Yang ada jenis kamu punya. Kerja tak buat, cakap banyak. Balik menolong tuan-tuan. Tuan-tuan jangan jadi orang gitu. Tuan-tuan kena jadi macam Sayyidina Ali. Support kuat. Bila saya tak terima undangan ceramah yang dijemput oleh orang nombor 1. Orang telefon saya, orang hantar mesej kat saya. Ustaz rugi sangat. Saya kecewa dengan Ustaz. Kenapa Ustaz tolak? Inilah peluang untuk Ustaz bercakap saya di depan. Orang telefon saya terkilam betul lah. Saya dapat tahu Ustaz batal saya. Ya. Aduh Ustaz, sayang tu Ustaz. Saya kata sayang pun tak apalah. Tapi saya tak sanggup menghadapi lagi boikot. Isteri kena boikot, anak-anak kena boikot. Anak saya pun diboikot. Diboikot oleh anak-anak mereka. Pak hang belah anak kan? Sampai macam itu ni tuan. Dia balik rumah, dia tanya saya, ayah belah apa? Kawan-kawan dia tanya, ayah hang belah sana kan? Kawan dia tiga, balik dia tanya, ayah belah apa lah? Ayah belah buah nyok. Nak dapat kata yang kena belah lah. Oh, baru dia faham. Dia faham belah tu, belah buah kelapa. Baik, yang terakhir. Di antara ciri-ciri ahli bid'ah. Apa dia ciri ahli bid'ah? Bahawa mereka sangat membenci persatuan. Tak suka penyatuan. Ni ceramah saya ni tak suka. Berapa ramai tak suka. Bercakap soal penyatuan, bercakap soal kerjasama. Dan gembira serta seronok terhadap perpecahan. Hang tak pergi kenuri dia mak? Tak, bagus. Aku pun tak pergi, biar dia rasa. Seronok. Nasi berlebih, lauk berlebih. Tuan rumah menung, tak ada orang datang. Hang seronok. Sedih tuan-tuan.
Tidak begitu halnya dengan para wali Allah. Wali Allah bukan macam itu. Saya ni dah tanam jiwa saya. Siapa mati pun, belak mana pun dia, tak pergi masjid pun dia, saya kalau boleh orang paling awal sampai. Kalau boleh. Sebab tu kalau mereka beritahu saya lambat, saya marah ke orang beritahu tu. Pasal apa lambat beritahu? Banyak tak sibuk, dah kena baik. Bagi tahu dulu, sibuk tak sibuk, lain cerita. Kalau mereka penuhi, seminggu sebelum penuhi saya dapat kad, saya mesti hantar dah beras. Beras, kopi, susu, tak. Hang belah mana pun perlu tak. Supaya mereka jinak hati. Jinak hati. Kalau yang korban, pastikan yang tak dapat daging korban tu kita pergi hantar di rumah dia. Tak datang ambil, kita hantar. Meleleh air mata. Makcik dah 10 tahun duduk sini Ustaz. Seketul daging korban tak rasa. Baru kali ni rasa. Nangis makcik. Tak apalah makcik, datang ke sekolah lah senang-senang. Ya, Ustaz makcik datang. Datang tuan-tuan. Hari Ahad datang cokong aja. Tak saya kita bagi dia korban sekilo orang tu. Cuba tuan-tuan tak bagi langsung. Nak datang ke dia? Saya bagi pergi hantar. Direct pergi hantar. Tak boleh hantar, minta. Driver pergi hantar. Hampir hantar tak? Rumah pakcik ni, rumah tu haji tu, rumah tu haji ni. Cakap dekat dia, tak kena kena jalan. Besok pagi naik motor main rumah. Maja tak? Bakal juga daging korban. Yang saya dapat maklumat, dapat berita, ada orang yang tak dapat daging korban hanya kerana berbeza bendera. Malah ada orang yang datang sekolah saya nak buat korban, kami buat 9 ekor sekolah. Ada seorang bawa duit 2,200, Ustaz, ni daging korban ni, duit korban. Saya kata tuan haji dah banyak ni tuan haji, dah 10 ekor tuan haji. Kalau saya ambil siapa nak buat kerja ni banyak ni. Kami sekolah budak-budak, siapa nak tulis? Siapa nak lapar? Tolonglah Ustaz, saya dah buat sana dah daging korban. Habis tu dia mentolak Ustaz, dia berkata saya belah lain. Aduh, menung tuan-tuan. Saya menung sikap orang kita. Janganlah membabi buta sangat. Babi pun tak pun nak buta. Babi pun dia kono-kono juga. Takkan kita nak rempuh saja. Tolonglah faham. Faham betul-betul. Islam tu apa? Apa perjuangan Islam? Perjuangan Islam ialah nak bagi mereka ikut Islam. Beriman pada Allah. Kalau kita dah boikot, macam mana mereka nak faham? Macam mana mereka nak setuju? Sebab tu saya katakan tadi, tolong faham. Ustaz tu orang dia belah kita. Tapi di ceramah sana tu dakwah. Kita kena faham. Faham. Dia tu buat macam itu pada kita sebab dia tak faham agama. Tak ada siapa menerangkan agama kepada dia. Kalau boleh kita jumpa dia, terangkan agama. Yang ni yang katakan tadi, faham. Dia buat macam itu sebab dia tak faham agama. Kepahaman agama dia nipis. Dia bukan macam kita mengaji setiap hari. Sekarang macam inilah, cari jalan macam mana nak pujuk dia. Itulah Islam. Rasulullah buat tuan-tuan. Sabar 950 tahun Nabi Nuh. Nabi Muhammad sabar 23 tahun. Kalau kita 2 tahun pun tak sabar, macam mana kita nak kata-kata ikut Rasulullah? Kena sabar banyak-banyak. Kena faham banyak-banyak. Nabi kena baling, petapah gigi. Nabi kena baling, luka kaki Nabi. Lari duduk di Taif, turun ke rumah Taif, datang malaikat. Kamu nak aku hancurkan penduduk Taif Muhammad? Jangan. Kalau dah hancur mereka, siapa nak sokong Islam? Kalau kau hancurkan mereka, siapa nak sokong Islam nanti? Siapa nak sokong Islam? Sekarang yang menolak Islam bapak-bapak mereka. Tapi anak-anak mereka mungkin terima. Mati bapak anak mereka. Kita tunggu anak mereka. Kalau anak mereka pun menolak Muhammad, kan mereka ada cucu. Mungkin cucu mereka menerima. Nampak tak tuan-tuan? Rasulullah faham. Sebab itu saya sebut semalam di surah Al-Mensah, faham. Tuan-tuan kalau tak faham pun, sikitnya jadi susah lah. Pasal tak faham. Macam semalam saya sebut, nak isi borang. Dapat borang orang putih. Ejaannya N-A-M-E. Nama. Pasal tak faham. Nama yang buat ni orang parik borang ni. Pasal tak faham. Address. Dia faham lah alamat. Sex. Sudah. Benda dalam kelambu pun ditanya. Dia tanya pada isteri dia, nak tulis ke Pak? Seks dia tanya ya. Tulislah sekali-sekala. Tak apa haru tu kita. Sebab tu tolonglah faham. Tolong faham, insya-Allah kita boleh bersatu. Antara satu,
sama lain. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Kita akan sambung lagi kriteria yang ke-9. Kembali pada Al-Quran dan Hadis dalam menyelesaikan perselisihan dan perpecahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.